Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan mula kita Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini, pagi 3 Ramadan. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan tadabbur kita, siri-siri tadabbur kita terhadap surah-surah Al-Quran ini dalam program ini ataupun program yang lain bersama dengan Akademi Tadabbur sebagai salah satu daripada jalan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pemberian hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah tujuan ketika mana Al-Quran diturunkan, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini kita nak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayatnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayahnya melalui Al-Quran. Mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan mendapat petunjuk hidayah untuk kita kekal istiqamah dengan amal kebaikan kita sepanjang bulan Ramadan pada bulan-bulan yang lain. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami melalui pembelajaran kami pada Al-Quran ini. Jadikanlah kami orang yang mampu untuk menyampaikan hidayah Allah, mampu untuk menyampaikan mesej ataupun pesanan-pesanan daripada hidayah Al-Quran, dan jadikanlah kita ini asbab kepada orang lain mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Al-Quran bila diturunkan dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan ianya dengan hidayah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Ramadan ini patut menjadi waktu yang kita memulakan journey kita, perjalanan kita dengan Al-Quran untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hidayah ini adalah sesuatu perkara yang perlu diminta, yang mana rezeki yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berikan, tapi hidayah ini perlu diminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala berterusan. Sebab tu kita sendiri diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah di dalam solat, ihdinas siratal mustaqim. Ini setiap kali kita solat dan kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala hidayah daripadanya. Jadi Al-Quran itu bukan sekadar maknanya dibaca untuk mendapatkan pahala. Yang mana mendapatkan pahala itu sesuatu perkara yang dituntut untuk kita perbanyakkan dalam bulan Ramadan. Tetapi Al-Quran juga sepatutnya dibaca untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi itu sedikit mukadimah untuk sama-sama kita menjadikan Ramadan ini dimaknakan lagi dengan Al-Quran. Baik, jadi insyaAllah kita sambung kepada siri tadabbur kita, surah Al-Fath. Yang ini pada hari ini adalah siri yang ke-6.
uh, kita akan bermula membincangkan daripada ayat yang ke-6. Baik. Jadi sebelum tu ingin saya ulang sedikit sebabkan pada minggu yang lalu saya ada urusan. Jadi kita ulangkan sedikit maknanya perbincangan kita sebelum-sebelum ini, iaitu kita membincangkan surah Al-Fath adalah merupakan latar belakang kepada uh, kejadian ataupun salah satu sirah yang besar yang agung dalam sejarah kehidupan Nabi SAW, iaitu peristiwa Hudaibiyah. Yang mana dalam surah Al-Fath Allah Subhanahu Wa Taala memberikan komentar terhadap peristiwa itu setelah ianya berlaku. Setelah berlakunya perjanjian Hudaibiyah, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ayat ataupun surah Al-Fath sebagai komentar daripada langit. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pembukaan kemenangan khusus kepada Nabi SAW. Dan antara kemenangan yang diberikan itu adalah keampunan. Keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bahaskan keampunan di sini merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan Nabi SAW bukan dari sudut dosa, tapi dari sudut perkara yang paling afdal yang boleh dipilih ataupun yang boleh dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW memilih untuk meninggalkan perkara yang paling afdal. Kerana yang paling afdal itu adalah melalui hikmah Al-Quran. Sebagai contoh yang kita sebut sebelum ini dalam peristiwa peperangan Badar. Walaupun kita katakan paling afdal adalah apa yang disebutkan Quran. Quran tidak datang terlebih dahulu memberi komentar kepada Nabi SAW. Jadi apa yang Nabi SAW buat itu sebenarnya paling afdal yang boleh manusia dalam hikmah manusia ini memikirkan untuk dilakukan kepada tawanan Badar. Maknanya Nabi SAW pun dah pilih yang paling afdal. Tapi nak sebutkan manusia ini ada keterbatasannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang paling sempurna. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah menyempurnakan nikmat dengan maksud Allah Subhanahu Wa Taala dengan pembukaan yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan untuk menyempurnakan nikmat di sini yang menyebabkan umat Islam pada ketika itu akan dapat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, iaitulah haji. Jadi untuk penyempurnaan nikmat itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melorongkan jalan yang lurus. Antara makna jalan yang lurus ini adalah antara Hudaibiyah sehingga pembukaan kota Mekah itu, jalannya itu telah pun mudah untuk terjadinya pembukaan kota Mekah. Dan hidayah ke jalan yang lurus juga membawa makna, itulah hidayah hidayah ya. Saya nak tengok suara. Mungkin kalau Puan Zaitun kalau boleh cek tengok kalau apa nama sound, takut terperlahankan sound kan, mungkin boleh kuatkan sound, insyaAllah. Baik. Jadi saya cuba dekat sikit dan cuba kuat sikit, insyaAllah. Baik. Jadi hidayah ke jalan yang lurus, makna yang kedua iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hidayatus sabat. Jadi sebab itulah kita sebutkan dalam mukaddimah tadi, kita sentiasa memerlukan hidayah. Nabi SAW sendiri maknanya diperintahkan untuk memohon hidayah. Apatah lagi kita perlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah akan berikan pertolongan kepada baginda. Baik. Kemudian ayat yang keempat hingga ayat yang kelima kita sebutkan ia adalah ayat-ayat yang membicarakan tentang pemberian kepada orang mukmin. Ya, ini antara pemberian yang besar bagi orang mukmin itu adalah pemberian yang besar kepada orang mukmin itu adalah sakinah, ketenangan. Ya, ini kita sebutkan walaupun para sahabat menginginkan untuk masuk ke kota Mekah untuk mendapatkan ketenangan berada berhampiran dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala.
Tetapi walaupun terhalang untuk masuk ke dalam kota Mekah, itu tidak menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengurniakan kepada mereka sakinah. Jadi kenapa nak pergi ke Mekah? Mungkin Ramadan ini ramai juga yang nak pergi umrah dan sebagainya. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak mencari ketenangan dalam nak melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan mungkin dari sudut kekhusyukan dan sebagainya. Jadi sakinah itu adalah sesuatu perkara yang penting yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat, dan juga boleh diberikan kepada mana-mana orang beriman. Jadi dengan sakinah ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan sakinah itu akan berlakulah peningkatan iman, liyazdadu, sebab adanya huruf lam di situ menunjukkan sakinah itu akan menyebabkan peningkatan iman. Dan sakinah ini juga menyebabkan manusia itu akan masuk ke dalam syurga. Dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut illa man atallaha biqalbin salim. Yani kecuali lah mereka yang datang pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang sejahtera. Kemudian dalam surah Al-Fajr juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi ketenangan itu adalah hasil daripada sakinah. Yang ini disebutkan jiwa yang tenang masuk ke dalam syurga. Dan dengan jiwa yang tenang itu jugalah maknanya akan diampunikan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala wa yukaffir ankum sayyi'at. Jadi Allah Subhanahu anhum sayyi'atihim. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa. Ini sakinah ini salah sesuatu perkara yang penting yang kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada kita dalam bulan Ramadan. Sakinah datang dengan bacaan Al-Quran. Sakinah datang dengan kita mendengar bacaan Al-Quran di dalam solat tarawih. Maka kita memperbanyakkan amal kita dalam Ramadan. Baik. Jadi kita nak masuk perbincangan kita berkaitan dengan ayat bermula pada ayat yang ke-6, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyebutkan pemberian kepada Nabi SAW daripada ayat pertama hingga ayat yang ketiga, kemudian pemberian kepada orang beriman daripada ayat yang keempat hingga ayat yang kelima, dan ayat yang keenam Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan bukan pemberian tetapi azab kepada orang munafik dan juga musyrik. Ada yang mengatakan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat, yakni bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa yu'adzib, waw di situ, huruf waw, ia menunjukkan kepada ia masih lagi terkait dengan sakinah. Maknanya seolah ayat ni nak sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan sakinah pada ayat yang keempat, maka dengan sakinah itu orang beriman akan bertambah keimanannya. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian mereka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dosa-dosa mereka. Kemudian tambah lagi maknanya sesuatu yang akan memberikan pengajaran ataupun azab kita sebut, ini sesuatu yang menyakitkan orang munafik dan orang musyrikin adalah apabila orang beriman ini mendapat sakinah. So bagaimana kita nak memahami bahawa sakinah ini ketika mana diberikan kepada orang beriman, ia sebenarnya adalah azab kepada orang munafik dan juga orang musyrikin. Baik. Jadi kalau kita tengok apa yang berlaku dalam peristiwa Hudaibiyah dan realiti pernah berlaku dalam kehidupan kita pada era sekarang ini, iaitu apabila adanya orang musyrikin, ini pada zaman penurunan surah ini, mana orang musyrikin dan orang munafik, yang mana mereka ini sangat gembira kalau mereka dapat untuk mengadakan permusuhan dengan orang Islam. Mereka sangat suka kalau dilihat bahawa mereka take control, maknanya mereka menguasai orang Islam.
Jadi antara bentuk penguasaan orang musyrikin ataupun munafik ni adalah penguasaan dari sudut emosi. Jadi dia nakkan kita kalau ada berlaku satu peristiwa, sebagai contoh dalam Hudaibiyah ni, perjanjian itu menyebabkan rasa amukan, rasa makna marah para sahabat terhadap apa yang mereka telah tetapkan. Hingga kan kita lihat bahawa peristiwa Hudaibiyah ini menyebabkan para sahabat radhiyallahu anhum mereka delay, mereka melambatkan dari sudut perintah yang disebutkan ataupun diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi itu yang dikehendaki oleh orang-orang yang bermusuh dengan Islam. Kalau kita dah tengok dalam konteks hari ini adalah ada sebahagian orang yang bukan Islam yang mungkin agak ekstrim, maknanya mungkin dia bakar Al-Quran ke, ataupun sebelum ini ada buat karikatur tentang Nabi SAW. Jadi sebenarnya bila mereka buat macam tu, apabila orang Islam respon dengan kemarahan, respon balik dengan dengan amukan, itulah perkara yang disukai oleh mereka. Kita pun kalau orang kadang-kadang bila dia maknanya dia saja nak bagi orang sakit hati. Jenis ada perasaan orang yang mana dia suka nak bagi orang sakit hati. Bila mana orang tu sakit hati ataupun marah geram, lagi dia suka. Gitulah nak gambarkan sifat orang munafik dan juga orang musyrik ni. Jadi apabila Muslim itu, orang mukmin itu disakiti, bila orang mukmin respon dengan ketenangan, maka ini yang akan memberikan kepada mereka kegelisahan. Kata, takkan mereka relax je, tenang je, kan? Sebab apa? Orang mukmin maknanya dia akan mengetahui bahawa ada perkara yang kadang-kadang kita tak perlu pun maknanya nak respon dengan amukan. Kadang-kadang lebih banyak dalam situasi, dalam hal ketenangan, dalam masa yang sama memberikan respon dari sudut hujah, kan? Hujah yang benar berbanding respon dari sudut emosi, kan? Baik. Jadi Quraisy melalui perjanjian Hudaibiyah. Ini kalau kita tengok Quraisy lebih dahulu, perjanjian Hudaibiyah, mereka telah merasakan mereka menang. Fokus terutamanya ketika mana peristiwa Abu Jandal, Suhail bin Amru, dia rasa sangat gembira apabila dia dapat buat orang mukmin marah pada ketika itu, kan, apabila dia dapat heret balik anak dia, walaupun yang dia buat itu adalah anak dia sendiri, tapi disebabkan maknanya keingkaran dia menyebabkan dia tak kisah, yang penting dia dapat menyakitkan hati orang beriman. Ini dah ada perjanjian, sekarang ni aku nak buat balik anak aku. Bahkan kita sebut bahawa Nabi SAW ada maknanya merayu kepada Suhail bin Amru, tapi dia tak terima. Baik, jadi dia rasa, dan mereka Quraisy keseluruhannya rasa mereka menang. Lebih-lebih lagi melihat respon awal orang Islam yang sangat marah tapi tak boleh nak buat apa. Ya. Jadi apabila respon itu kemudiannya datang dengan ketenangan, maka ia akan menimbulkan keraguan terhadap tindakan mereka. Maknanya kalau orang yang cuba nak menyakitkan hati orang lain, kan, kemudian orang tu balas dengan respon yang baik, maka dia fikir, tak kena ke apa yang aku buat ni, kan? Mungkin lagi menyebabkan dia seronok lagi ada. Ini jadi kegelisahan kepada orang yang melakukan keburukan tersebut, kan? Baik. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat, iaitu didahulukan munafik kerana sebelum daripada perjanjian Hudaibiyah berlaku, mana ketika mana Nabi SAW keluar daripada Mekah sendiri, mereka ni orang munafik ni adalah orang yang paling seronok dengan pemergian umat Islam ni, sebab kita sebutkan Hudaibiyah ni adalah peristiwa yang berlaku setahun selepas Ahzab. Jadi mereka menggambarkan ataupun mengagak bahawa kalau umat Islam pergi ke kota Mekah pada waktu ini dalam keadaan tidak membawa
bekalan tentera yang bekalan maknanya senjata yang mencukupi. Mereka ada bawa senjata, kan? Ada bawa senjata. Tetapi maknanya bukanlah senjata yang lengkap, semua baju besi apa semua untuk berperang, kan? Seperti mana perang yang sebelum ini. Jadi mereka mengharapkan kalaulah mana umat Islam pergi ke Mekah berlaku peperangan, maka umat Islam mungkin akan kemungkinan besar akan dibunuh, kan? Ataupun kalaulah umat Islam pergi ke Mekah, tentu-tentunya maknanya orang musyrikin pada pandangan mereka, orang munafik ni agakkan mereka bahawa tak akan dapat masuk ke Mekah punya. Sebab apa? Sebab akan dihalang oleh orang musyrik. Maka kalau mereka balik dalam keadaan sedih, duka cita, itu akan memberikan kepuasan kepada orang munafik. Tapi apa yang berlaku sebaliknya? Bila balik daripada Hudaibiyah, yang kita sebutkan dengan turunnya surah Al-Fath, itu menyebabkan umat Islam jadi gembira. Jadi itu menyakitkan orang munafik, kerana patutnya mereka ni rasa sedih lah. Sebab apa? Sebab tak dapat masuk ke Mekah. Tapi ini kegembiraan yang ditonjolkan oleh para sahabat. Jadi mereka pula yang mana rasa kecewa. Sebab apa? Sebab umat Islam ini balik dalam keadaan gembira. Seolah-olah nak kalau mereka tanya kenapa mana balik gembira, tak dapat masuk ke Mekah, seolah-olah jawapan para sahabat ni nak katakan kami diberikan surah Al-Fath. Surah ini adalah surah yang sangat menggembirakan. Sebagaimana kata Nabi SAW, ia adalah surah yang memberikan kegembiraan kepada aku, lebih aku suka daripada tala'at alaihi syam, daripada terbitnya matahari. Dan kita tengok di sini menunjukkan Al-Quran itu bukan sekadar maknanya menjadi bacaan pada bibir para sahabat, tetapi mengubah cara pandang mereka tentang sesuatu peristiwa. Dan ini adalah bentuk hidayah. Bila kita sebutkan hidayah, kita sebut di permulaan tadi, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon hidayah. Mohon hidayah ini bukan semata-mata untuk kita istiqamah dalam amalan fardu dan sebagainya. Itu salah satu bentuk hidayah. Tapi hidayah ini juga adalah membetulkan cara pandang kita. Cara pandang terhadap sesuatu peristiwa dalam kehidupan kita. Ini cara pandang kita terhadap musibah, cara pandang kita terhadap bencana. Jadi itu adalah bentuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan turunnya suratul Fath mengubah cara pandang mereka terhadap situasi Hudaibiyah itu, khususnya yang terkait dengan kemenangan, khususnya yang terkait dengan pertolongan, bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, juga yang terkait dengan prioriti mereka. Kita sebut sebelum ini, prioriti umat Nabi SAW, prioriti para sahabat ini bukan dari sudut Kaabah itu sendiri, tetapi adalah untuk mendapatkan syurga. Berbeza dengan Nabi SAW, yang mana Nabi SAW dan juga para anbiya telah dijanjikan syurga. Maka prioriti dah melaksanakan dakwah. Dan dakwah Nabi SAW tidak sempurna jika rukun Islam tidak dapat dilaksanakan. Prioriti Nabi SAW berbeza dengan prioriti para sahabat. Jadi mengubah cara pandang mereka terhadap situasi Hudaibiyah tersebut. Jadi inilah yang sepatutnya Al-Quran perlu mengesani diri kita sebagai salah satu bentuk hidayah ataupun bentuk tazkiyah. Kerana bila kita sebutkan tazkiyah, ini kita sering mengaitkan tazkiyah itu dengan tazkiyatun nafs. Bahkan ada ilmu yang khusus berkaitan tazkiyatun nafs, kan. Namun satu lagi maknanya bentuk tazkiyah yang datang daripada Al-Quran itu adalah tazkiyatul uqul, iaitu membetulkan cara pandang kita terhadap sesuatu yang mana mengikut neraca syarak, mengikut nilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan A, walaupun apa yang kamu faham B, maka betulkanlah cara pandang kamu mengikut A, kerana itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kisah Hudaibiyah ini. Baik. Dan bentuk azab juga, wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat. Bentuk azab
kepada orang munafik dan juga orang musyrikin ni adalah kerana para sahabat ini semakin setia. Kita ingat orang musyrikin kata apa kepada Nabi SAW, kan? Ya, ini bila mana mereka datang berunding dengan Nabi SAW itu, banyak kali berunding. Mereka kata bahawa kalau berlaku peperangan di sini, sahabat-sahabat kamu akan lari meninggalkan kamu. Tetapi sebaliknya yang berlaku, para sahabat radhiyallahu anhum mereka semakin setia dengan Nabi SAW. Bahkan adanya nanti Allah Subhanahu Wa Taala memberi komentar tentang kesetiaan para sahabat ini di dalam surah Al-Fat itu, iaitulah khususnya ketika mana berlakunya Bai'atul Ridwan, kan. Allah sebutkan spesifik, kan, tentang peristiwa Bai'atul Ridwan dalam ayat ini. Baik. Jadi para sahabat semakin setia kepada Nabi SAW. Malah Islam juga semakin berkembang. Orang semakin menerima Islam. Maka ini memberikan azab kepada orang munafik bahawa pengaruh mereka semakin berkurang. Dan orang musyrik juga, ya ini kerana ramainya orang menyokong Islam. Kita sebut sebelum ni bahawa bila Quraisy terima sign dengan orang Islam itu saja, walaupun tanpa pengetahuan tentang apa yang tercatat di dalam perjanjian tersebut, tapi itu telah memberikan impak yang besar kepada Tanah Arab. Seolah mereka kata Quraisy dia sign perjanjian dengan orang Islam. Orang Islam ni bukan calang-calang, kan. Sebab Quraisy entiti yang terhormat, yang besar, kan. Jadi ia menyebabkan peralihan sokongan kepada orang beriman. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut menariknya dalam ayat ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mentionkan munafiqin, munafiqat, musyrikin, musyrikat. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran, kalau Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebutkan munafiqin ataupun musyrikin sahaja, ia telah pun membawa makna keseluruhan orang munafik ataupun musyrikin, baik lelaki baik wanita. Tapi dalam ayat Quran pun kalau disebutkan tentang mukminin mukminat, kan, qanitin qanitat, shaimin shaimat dan sebagainya, kan, disebutkan lelaki dan perempuan biasanya adalah pada ayat ataupun tempat yang mana orang tak jangka bahawa wanita pun terlibat sama dalam hal tersebut. Kalau hal kebaikan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar melihat kebaikan yang dilakukan oleh mukminin, tapi Allah juga melihat kebaikan yang dilakukan oleh mukminat. Contoh dalam hal puasa sekarang ni, kan. Mungkin lelaki mungkin ada lebih banyak peluang untuk pergi solat tarawih dan sebagainya. Tapi wanita mungkin masak, malam masak, mana pagi sahur masak. Tapi nak sebutkan, walaupun ada dua perbezaan, dari Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kedua-duanya untuk nak appreciate bahawa setiap daripada lelaki dan perempuan itu mempunyai perbezaan, meskipun ada perbezaan dari sudut ibadah, maka kedua-duanya ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika ianya berkaitan dengan perkara yang baik, maka kalau ia berkaitan dengan perkara yang buruk, iaitulah tentang orang munafik lelaki dan perempuan, orang musyrikin lelaki dan perempuan. Ini bermakna mungkin kita tak maknanya kita beranggapan ketika mana peristiwa ini berlaku, cerita tadi tentang Hudaibiyah, keluar pemergian ni, mungkin hanya rasa maknanya orang munafik daripada lelaki yang banyak akan ada perasaan yang tak suka kepada orang Islam, perasaan orang musyrikin yang gembira dengan kemarahan orang Islam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga, kan, daripada kalangan wanita untuk membetulkan tanggapan mungkin yang terlibat ataupun merasa perasaan itu hanya lelaki sahaja. Jadi sebutkan bahawa ada juga daripada kalangan wanita yang mana munafik dan juga musyrikin yang terasa tersakiti disebabkan kejayaan umat Islam dengan turunnya surah Al-Fat. Kan? Kejayaan ini bukan sesuatu yang nampak lagi, kan? Sebab ia datang kemudian. Tetapi dengan turunnya surah Al-Fat itu sendiri, dengan makna kemenangan, kejayaan itu, surah itu sendiri adalah kejayaan. Apabila dia telah mengubah cara fikir, sudut pandang para sahabat tadi tentang
kemenangan itu sendiri, membetulkan apa yang perlu diletakkan dari sudut prioriti dalam kehidupan. Itu adalah satu bentuk kemenangan. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw alaihim dairatus saw. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa menjadi azab kepada orang munafikin ni dan munafik dan juga musyrikin ni, dalam masa yang sama mereka ini menaruh sangkaan buruk kepada orang beriman. Kita sebut dah tadi, maknanya orang munafik dan musyrikin ni mereka inginkan apa? Dengan perjanjian ataupun peristiwa ini mereka inginkan keburukan. Macam orang munafik tadi, mereka ingin sama ada dibunuh ataupun baliknya orang Islam tu dalam keadaan kecewa tak dapat masuk ke Mekah. Jadi orang musyrikin mereka menginginkan keburukan dari sudut dengan perjanjian itu, mereka rasa mereka telah menindas, mereka berkuasa ke atas orang Islam. Sebagaimana yang orang mukmin pada permulaannya rasa sedemikian. Maka mereka berharapkan ditimpa keburukan. Jadi harapan mereka itu adalah sebenarnya sangkaan mereka sahaja. Seolah-olah nak katakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berikan kemenangan, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggalkan orang beriman tanpa pertolongan. Maka sebab itu Allah kata mereka bersangka dengan sangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zannas sau. Sedangkan mereka lah orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang beriman. Alaihim dairatus sau. Ke atas mereka lah pandangan buruk mereka bahawa Allah akan meninggalkan orang beriman. Sebenarnya Allah lah yang meninggalkan mereka. Yang ini tidak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan mengakibatkan bencana dalam kehidupan mereka yang akan berlaku berterusan. Dairatus sau. Yang ini dairah ni bulatan. Ini menunjukkan berterusan kan. Bulatan ni dia tak ada penghujung. Jadi berterusan bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan seterusnya selain yang pertama azab kepada orang munafik dan juga musyrikin. Azab di sini bukan menuju azab neraka, tapi azab di sini adalah azab emosi. Kerana apa? Kerana rasa tertekan, rasa gelisah. Sebab apa orang Islam ni dia gembira sangat dengan peristiwa ini. Baik. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang menyebutkan bukan sekadar makna peristiwa ini, respon orang beriman itu menjadi azab kepada orang munafik dan musyrikin, tapi Allah tambahkan on top of that, iaitulah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian laknat Allah Subhanahu Wa Taala, wa'adda lahum jahannam, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan kepada mereka jahannam. Ini yang menarik. Syekh Amin Al-Shanqiti dia ada mendatangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan apa yang berlaku ataupun apa yang terjadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala murka wa ghadiballah. Apa yang terjadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala melaknat. Apa yang terjadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah memasukkan seseorang itu ke dalam jahannam, ke dalam neraka. Dan ianya sangat maknanya bertepatan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kepada orang musyrikin dan juga orang munafik. Iaitu bila disebutkan tentang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Yang ini dalam surah Taha ayat 81. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sesiapa yang mana telah menyebabkan maknanya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya, faqad hawa. Hawa ni maknanya dia akan binasa. Jadi kalau kita tengok tadi kita sebutkan bahawa orang musyrikin sendiri dia telah hilang dari sudut kuasa kekuasaan, yakni kuasa dari sudut leadership dia, kepimpinan dia. Orang munafik lebih lama hilang dari sudut kepimpinan kan. Jadi mereka tidak menjadi kepimpinan yang utama setelah datangnya Islam kan.
murkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini kita tengok Quraisy hilang dari sudut kekuasaannya, yakni kepimpinan, leadershipnya yang kita sebut dalam peristiwa Hudaybiyah sebelum ni, apabila orang Arab yang berada di sekitar Makkah itu sendiri yang pergi negotiate dengan runding dengan Nabi SAW. Sedangkan kita sebutkan kalau dah ada Quraisy, Quraisy lah pergi. Kenapa perlu orang Arab yang lain? Seolah-olah orang Arab ni dah mereka tak percaya dah kepada Quraisy. Dengan peristiwa Ahzab sebelum ini, mereka dah tak percaya kepada Quraisy. Bahkan kita sebutkan ada berlaku pertengkaran. Orang Quraisy ada yang maknanya menghina sebahagian daripada Arab ni, dan Arab ni tarik balik sokongan mereka terhadap Quraisy. Maka itu menunjukkan bahawa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan mereka hilang kuasaan pimpinan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa pada ayat 52, "Wa may yal'anillah falan tajida lahu nasira." Ya, ini siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka tidak akan mendapat sebarang pertolongan dalam kehidupan mereka. Kalau tadi kehilangan kekuasaan, yang kedua kehilangan dari sudut pengaruh. Kekuasaan ni mungkin di atas tribe ataupun kaum-kaum yang tertentu. Tapi pengaruh ini melebar luas. Kita sebutkan kalau pengaruh mereka orang Quraisy ni antaranya, mereka adalah satu-satunya kaum yang dapat rihlat asy-syita'i was-saif, iaitu dapat pergi berdagang dengan dalam keadaan tenang. Pada waktu musim sejuk pun okey, nak pergi ke Yaman, ataupun pada musim panas nak pergi ke Syam, kan? Tak ada masalah. Yang ni tak ada qati'ut tariq, tak ada orang yang mengganggu dalam perjalanan, landun darat tak ada. Sebab apa semua orang takut dengan peristiwa bagaimana Mekah terjaga dan ahlinya, iaitu daripada serangan Abraha. Tapi pada waktu ini dia dah mula hilang pengaruh. Orang dah mula dah tak percaya, dah mula maknanya berpaling dadah, sokong orang Islam, Nabi SAW walaupun tidak beriman. Baik. Wa'adda lahum jahannam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ali Imran ayat 192, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ini sesiapa yang maknanya dimasukkan ke dalam neraka, maka dia telah dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mendapat seksaan dan juga kehinaan di dunia dan juga akhirat. Seksaan bagaimana tadi kita sebut dah, yu'azzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Kemudian kehinaan, mereka jadi terhina, dipandang hina, tak ada lagi dari sudut rasa kemegahan itu dah hilang. Jadi ini juga sebahagian daripada bentuk-bentuk pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang datang menghilangkan kuasa pengaruh, dipandang jelek oleh orang sekitarnya, yang menyebabkan lemahnya kekuasaan politik mereka terhadap rumah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Kaabah. Baik. Jadi kita simpulkan maknanya Allah Subhanahu Wa Taala juga menyediakan kepada orang munafik dan juga orang musyrikin itu 4 perkara. Kalau 4 perkara pemberian kepada Nabi SAW, 4 perkara kepada orang beriman, maka 4 bentuk azab juga kepada orang munafik dan juga musyrikin. Yang pertama tadi kita sebut wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat, itulah azab dari sudut emosi. Mereka yang jadi gelisah, mereka yang jadi tak keruan apabila orang Islam ini respon dengan tenang, balik dengan gembira. Kemudian Allah tambahkan kemudiannya adalah murkaan Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan dari hilang maknanya kuasa politik. Laknat Allah Subhanahu Wa Taala, pengaruh mereka terhadap tanah Arab itu telah berkurangan, dan di hari akhirat mana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan neraka kepada mereka, azab neraka. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakim. Baik.
Kalau tuan-tuan dan puan melihat ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala dah menyebutkan pada ayat yang keempat, hujung ayat yang keempat, ketika mana menyebutkan tentang pemberian kepada orang beriman. Allah kata, walillahi junudus samawati wal ard, kana Allahu aliman hakima. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi ayat itu? Adakah dia merupakan ayat yang sama ataupun dia merupakan konteks yang berbeza? Jadi konteksnya berbeza. Baik. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah kata walillahi junudus samawati wal ard, bagi Allah Subhanahu Wa Taala tentera di langit dan juga di bumi, yang mana tentera di bumi itu termasuklah orang beriman. Tersebut sebelum ni termasuk orang beriman sebagai tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membinasakan mereka dengan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat 7. Kalau kita tengok pada ayat 4 sebelum ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan walillahi junudus samawati wal ard? Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut itu kerana para sahabat pada waktu itu tak dapat untuk berperang dengan orang musyrikin. Ini kerana telah berlaku perjanjian kejahatan senjata. Sedangkan kita tahu dari sudut emosi para sahabat ketika itu membuat-buat, kan. Kalau boleh nak berperang dengan orang musyrikin, walaupun itu bukan niat asal mereka dan Nabi SAW ketika mana datang ke Mekah. Tetapi dengan pelbagai peristiwa-peristiwa yang berlaku itu menyebabkan kemarahan itu, membuat-buat. Allah kata walillahi junudus samawati wal ard. Tenang, Allah Subhanahu Wa Taala ada tenteranya di langit dan juga di bumi. Maka sebab itu Allah kata wa kana Allahu aliman hakima. Allah akhiri dengan sifat aliman hakim. Allah lebih mengetahui bagaimana mereka ini akan dimusnahkan nanti. Kamu tenang. Hakim, dan Allah Subhanahu Wa Taala bijaksana ketika mana mendatangkan bentuk kemenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan janjikan. Tetapi pada ayat 7 adalah Allah seakan-akan makna berbicara kepada orang musyrikin dan juga munafik bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada tentera yang besar daripada kalangan penduduk langit dan penduduk bumi. Dan daripada penduduk bumi itu sendiri adalah para orang beriman ini, yang mereka sebahagian daripada tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa kana Allahu azizan hakima. Allah mengakhiri ayat ini dengan sifat Allah aziz dan juga hakim. Ya, inilah Allah Subhanahu Wa Taala aziz yang berautoriti ke atas makhluknya. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala nak membinasakan, ataupun aziz menunjukkan Allah yang berautoriti untuk menggerakkan tenteranya jika mana ingin memusnahkan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala hakim yang akan mendatangkan hukuman, dan hukumannya adalah sebijak-bijak hukuman, bijaksananya hukuman, iaitulah apabila datangnya nanti pembukaan kota Mekah tanpa ada sebarang pertumpahan darah. Dan kita tengok ayat ini, ayat 7 ni dengan ayat 4. Perbezaannya selain daripada sifat ataupun nama Allah Subhanahu Wa Taala, perbezaannya adalah dari sudut separation, iaitu ayat ini ayat 7 terpisah dengan ayat 4. Ayat 7 terpisah dengan ayat 6. Sedangkan dalam ayat yang keempat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bersama dengan turunnya sakinah. Ini menunjukkan orang beriman itu adalah sebahagian daripada tentera Allah Subhanahu Wa Taala, manakala orang munafik dan musyrikin mereka bukanlah tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat itu dipisahkan supaya kita tidak beranggapan orang munafik dan musyrikin itu adalah sebahagian daripada tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu adalah berkaitan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang musyrikin dan juga orang munafik. So mukaddimah surah Al-Fath menyebutkan keseimbangan 4 perkara yang diberi kepada Nabi, 4 perkara yang diberi kepada umat Islam, dan 4 perkara yang dikenakan ke atas orang munafik dan juga orang musyrikin. Baik. Kemudian kita masuk pada ayat seterusnya. Ayat seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan
ataupun memerintahkan sesuatu yang perlu dilakukan oleh Rasul dan juga sesuatu yang perlu dilakukan oleh orang beriman. Maknanya dua ayat yang kita akan sambung, maknanya dua ayat lagi, iaitu ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan peranan Rasul. Peranan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana mengutuskan Nabi SAW. Ada 3 peranan. Dan peranan umat Islam ke atas Rasul itu adalah ada 4. 2 kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 2 kepada Rasul. Baik, kita tengok. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutuskanmu wahai Muhammad sebagai rasul yang menjadi saksi yang diterima keterangannya dan sebagai pembawa berita gembira kepada orang beriman serta memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Baik. Kalau kita tengok apa kaitan dengan ayat sebelum ni. Jadi seolah Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang salah satu daripada junud, daripada tentera Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Allah mengutuskan Rasul, yang mana Rasul ini mempersiapkan tentera-tenteranya yang terbaik dengan keimanan, dengan tu'azziru, dengan tuwaqqiru, dengan tusabbihu. Ini itu dia punya kesinambungan. Sebab kalau kita tengok kenapa Allah tak sebut cerita tentang Nabi, pemberian pada Nabi dan pemberian kepada sahabat, terus kepada peranannya. Tapi Allah sebutkan dulu tentang perkara yang dikenakan kepada orang munafik dan juga orang musyrikin, supaya membuka mata para sahabat bahawa peristiwa ini sebenarnya memberikan azab kepada mereka. Dan kalian adalah sebahagian daripada tentera Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kalian tak berperang pada ketika itu, tapi kalian adalah tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana mengutuskan pemimpin kamu, iaitulah Nabi kamu, ada peranan yang perlu dilakukan. Dan kamu juga orang beriman ada peranan yang perlu kamu selesaikan. Okey. Jadi itu dia punya kesinambungan daripada ayat 4 ayat-ayat tersebut. Baik. Jadi ada 3 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan peranan Rasul di dalam ayat ini. Yang pertama, peranan Rasul dalam ayat ini adalah syahidan. Syahidan ini merujuk kepada saksi. Ini saksi di dalam ayat ini ada yang ulama tafsir menyebutkan saksi di sini menunjukkan bahawa saksi selesainya tugasan dakwah. Nabi SAW pun setelah mana membuka kota Mekah, Nabi SAW ataupun ada yang kata waktu Nabi SAW melakukan ibadah haji, Allahumma syahad, Allah dan Nabi SAW sebut, ya Allah, saksikanlah. Saksikanlah maknanya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW telah selesai dari sudut tanggungjawab, iaitu memartabatkan pun Islam itu di atas muka bumi pada ketika itu. Maknanya menyebabkan orang beriman dapat melaksanakan pun Islam itu setelah maknanya terbukanya kota Mekah. Itu syahidan menunjukkan di sini aku mengutuskan, ini kami mengutuskan kamu syahidan sebagai saksi, iaitu akan selesai tugasan dakwah. Menariknya, ketika mana surah ini diturunkan, masih lagi belum terjadi pembukaan kota Mekah. Penyaksian ini dia akan datang selepas selesai tanggungjawab dakwah. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala sebut di awal lagi, tak apa, jangan risau, anggap macam dah selesai dah. Sebab apa? Daripada sini kamu akan menjadi saksi bahawa tugasan itu akan dimudahkan dan ianya akan selesai dengan nasran aziza, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Anggap selesai. Walaupun makna lepas tu adalah perancangan kan, tapi kita tengok selepas daripada Hudaybiyah ni, saya sebutkan dalam kelas awal dulu, bahawa Nabi SAW dah mula maknanya tambah dari sudut keluasan dakwah Nabi SAW itu kepada dakwah untuk membebaskan Masjidil Aqsa antaranya. Baik.
Kemudian makna syahidan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan kami mengutuskan kamu wahai Muhammad syahidan, ini merujuk pada kamu menjadi saksi tak ke atas perbuatan umat kamu. Ini Nabi SAW menjadi saksi ke atas perbuatan umat. Ini sama ada melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menjadi saksi ke atas orang-orang munafik dan juga musyrikin bila pada hari akhirat kelak, atas kemungkaran ataupun keingkaran yang dilakukan oleh munafik dan juga musyrikin, dan juga menjadi saksi ke atas bagaimana kesetiaan para sahabat kepada Nabi SAW. Baik. Wa mubasyiran, dan menyampaikan, penyampai bukan menyampaikan tapi penyampai. Mubasyir ni maknanya daripada perkataan ni busyra, basyara, menunjukkan kepada berita gembira. Mubasyiran ini maknanya menunjukkan kepada penyampai, iaitu dia adalah isim fa'il, kata pembuat. Kata pembuat ni maknanya selalu saya bagi contoh yang mudah untuk membezakan kata pembuat dengan kata sifat ataupun kata kerja. Yang ini kalau kata pembuat ni, contoh kalau kita sebutkan main bola dengan pemain bola. Jadi apa beza di antara dua perkataan ini? Main bola ini maknanya dia boleh jadi bermain bola pada waktu bila-bila. Ini bola itu menjadi hobi dia, mungkin sukan yang paling dia minat. Tapi kalau kita kata pemain bola, bola itu bukan sekadar sukan yang dia minat, tetapi mungkin jadi sumber income dia. Dia hari-hari, bahkan setiap masa dia itu dengan bola, dengan training, kan? Sebab apa? Sebab dia pemain bola. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Nabi SAW ini, bukan sekadar menyampaikan, tapi memang penyampai berita gembira. Dengan maksud itulah peranan, tugasan, tanggungjawab Nabi SAW adalah untuk menyampaikan berita gembira itu secara berterusan. Sebab itu seolah-olah bila disebutkan dengan isim fa'il ini, kata pembuat ini menunjukkan itu dah menjadi karakter seorang Nabi. Daripada Nabi-Nabi yang terdahulu sampailah Nabi SAW, karakter mereka ini, peranan mereka itu adalah menyampaikan berita gembira. Ini menjadi satu tamparan yang hebat kepada kita umat Islam. Kalau terutamanya kalau kita orang yang menyampaikan, ya, kadang-kadang kita manusia ni ada kecenderungan untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat negatif. Yang ini contoh kita sebutkan tentang banyak menyebutkan tentang azab, menyebutkan tentang maknanya benda ini tak betul, benda ini salah dan sebagainya, tanpa pula maknanya kita mendatangkan berita gembira. Kita lebih mudah untuk menyalahkan orang lain akan kesilapan yang dilakukan berbanding kita nak ajak dia untuk maknanya mendengar berita gembira supaya dia dapat memperbaiki kesilapan itu. Ini bukan salah kita nak sebutkan, maknanya nak ceritakan tentang azab, tentang nikmat, kerana Quran pun datang uslub macam tu, kan? Dia panggil uslub targhib wa tarhib. Yang targhib ini rasa motivasi untuk melakukan sesuatu, targhib tarhib maknanya diancam dengan perkara yang menakutkan. Tetapi asas kepada dakwah itu adalah ikan ataupun menyampaikan berita gembira. Menariknya, surah ini sendiri adalah berita gembira kepada Nabi SAW, kepada para sahabat, yang menjadi berita gembira yang datang berterusan. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan, kamu kena memperbaiki hubungan kamu dengan Nabi setelah apa yang berlaku dalam peristiwa Hudaibiyah. Kerana apa? Kerana aku mengutuskan Nabi ini adalah penyampai gembira kepada kamu. Kalaulah tidak ada Nabi, ataupun kalaulah tidak kerana Nabi, maka kamu tak akan mendengar berita gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu akan berterusan rasa takut. Takut dari sudut apa yang mereka buat ni adakah dosa besar dan sebagainya. Bagaimana Sayyidina Umar pernah takut sebelum ini, kan. Jadi berita gembira, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sakinah kepada kamu, Allah memberikan kejayaan kepada Nabi SAW. Wa mubasyiran, dan menunjukkan bahawa
seorang rasul ataupun seorang da'i itu, dia perlu untuk menyebarkan sesuatu yang positif dan juga inspiratif. Ha, Jangan kita banyak maknanya condemn dari sudut kita umat Islam ini lemah, kita ni tapi kita sebutkan tentang kita umat Islam yang mana pernah dahulu, bukan kita romantiskan juga sejarah. Ha, jadi kita seimbang. Ha, Quran pun datang seimbang kan. Dalam menyebutkan tentang neraka ada juga sebutkan tentang syurga dan sebaliknya. Baik. Wa nazira. Nazira. Kita tengok nazira. Nazira ni bukan isim fa'il, dia isim sifah. Yang ni dengan maknanya dia bukan kata pembuat. Kalau kata pembuat nazir itu adalah munzir, mubasyiran, munziran. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan munziran, tapi Allah kata nazira. Sifat seorang yang memberikan peringatan, dengan maksud Nabi SAW walaupun diutuskan dengan peranannya, sifatnya adalah pemberi peringatan, tapi pemberi peringatan itu didatangkan apabila ia diperlukan. Maka Nabi SAW mampu menyampaikan peringatan. Asasnya adalah sebutkan tentang perkara yang positif, perkara yang inspiratif, perkara yang maknanya memberikan kekuatan, perkara yang membina semangat kan. Jadi itu menjadi peranan utama ketika mana kita menyampaikan. Sebab apa? Sebab bila kita banyak maknanya menyebutkan tentang peringatan dalam bentuk yang negatif, kita ada kecenderungan untuk maknanya melihat orang yang berada di hadapan kita ini teruk ataupun tak baik kan. Sebab apa? Sebab kita nak beri peringatan. Banyak kadang-kadang kita dengar kadang-kadang lah dengan bentuk ceramah ataupun dia kita ini malas, kita ini tak semayang apa semua, sedangkan mungkin yang ada hadapan tu yang datang solat selalu kan. Jadi kita berikan sesuatu yang inspiratif kan. Ini bawa tentang perkara yang dapat memberikan kekuatan kepada Islam. Baik. Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Itu kami mengutuskan kamu wahai Muhammad supaya engkau dan umatmu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan supaya kamu kuatkan agamanya serta memuliakannya, dan supaya kamu beribadat kepadanya pada waktu pagi dan petang. Okey, baik. Jadi ayat ini dia ada dua bentuk tafsiran. Dua bentuk tafsiran. Saya sebutkan secara ringkas lebih dahulu. Mungkin saya akan ulang dalam pertemuan yang akan datang sebab dia terkait dengan ayat 10. Maknanya yang pertama, tafsiran yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang secara umumnya peranan umat lah. Kalau tadi peranan Nabi ketika mana diutuskan, peran umat ini adalah ketika mana menjadi saksi, Nabi SAW menjadi saksi, penyampai berita gembira dan pemberi peringatan, maka perlu memahami hal tersebut, kedudukan Nabi tersebut untuk membuktikan keimanan kamu wahai umat Islam. Jadi adanya perkataan litu'minu, maknanya perutusan. Kalau kita tengok dalam terjemahan ini pun dia datangkan makna perutusan Nabi SAW itu dengan tiga perkara tadi perlu difahami oleh orang beriman supaya litu'minu, supaya ia membuktikan iman kalian kepada Allah dan juga Rasul, dan untuk tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu. Maknanya tafsiran yang pertama, tu'azziru ini menguatkan agamanya. Dhamir itu tu'azziruhu, dan hu kat sini merujuk kepada balik kepada Allah. Wa tuwaqqiru di sini merujuk kepada Allah. Tusabbihuhu ini merujuk kepada Allah, tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Maknanya untuk kamu beriman pada Allah, untuk kamu menguatkan agamanya, untuk kamu memuliakannya, dan kamu bertasbih kepadanya. Itu satu tafsiran. Ada satu tafsiran yang lain, iaitu dua perkara yang dilakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah ditu'minu billah wa rasulihi wa tusabbihu, itu juga pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di tengahnya tu'azziruhu itu merujuk kepada Rasulullah.
Tuwaqiruhu itu merujuk kepada Rasulullah. Maka tafsirannya maknanya untuk membuktikan keimanan kamu terhadap Nabi. Mana Allah kata tadi kamu faham kedudukan Nabi untuk membuktikan keimanan kepada Allah dan juga Rasul. Baik. Untuk maknanya membuktikan keimanan kamu kepada Rasul, maka kamu perlu untuk tu'azziruhu, ta'zir. Ta'zir ni maknanya memberikan penghormatan kepada Nabi SAW dan berusaha untuk bantu baginda. Yang ni kalau kita biasa kan jumpa kalau orang yang kita hormati, segani, kita rasa nak bantu dia, mungkin nak bawa beg dia kalau guru kita sebagai contoh kan. Jadi penghormatan yang sepatutnya melahirkan usaha untuk bantu Nabi SAW. Tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Yang ni rasa ketinggian, makna waqar ni makna menunjukkan kepada rasa haibah, rasa kehebatan, kedudukan Nabi SAW itu yang berada di kalangan mereka, kerana Nabi SAW adalah laqad mannallah, iaitu adalah hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang beriman. So nak sebutkan dua perkara ini adalah membuktikan keimanan kepada Nabi, dalam masa yang sama juga membuktikan keimanan pada Allah, iaitu ta'zir dengan maksud menguatkan agama, tauqir menunjukkan memuliakan, memandang tinggi agama Allah Subhanahu Wa Taala. So dia boleh jadi kepada dua tafsiran, sebab domir ataupun kata ganti diri ha tu, bulat tu tidak disebutkan, maknanya ataupun boleh dikembalikan kepada Allah atau dikembalikan kepada Nabi. Tapi apa yang jelas, wa tusabbihu, tasbih itu memang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kesempurnaan mutlak tidak ada kepada mana-mana manusia hatta Nabi. Nabi adalah manusia yang paling sempurna dalam kalangan makhluk. Tetapi kalau kita nak letakkan kesempurnaan mutlak hanyalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam ayat yang kedua sebelum ni kan, Allah sebut tentang liyaghfira lakallah. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan Nabi SAW. Jadi menunjukkan kepada isyarat ketidaksempurnaan manusia berbanding kesempurnaan Allah. Ini kena jelas. Bukan saya kata Nabi itu tak sempurna. Nabi sempurna dari sudut berbanding dengan sekalian makhluk. Tapi nak berbanding dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih sempurna. Kesempurnaan mutlak. Baik. Jadi tasbih di sini maknanya dia mestilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermakna dia diapit di antara dua keimanan pada Allah dan juga tasbih pada Allah, dan dua perkara kepada Nabi SAW. Dan dua perkara itu juga boleh ditafsirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik. So peranan mukmin ada 4 juga peranan: mengukuhkan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, hormat dan bantu baginda, dan agama yang dibawa oleh baginda. Ini agama Allah Subhanahu Wa Taala, rasai ketinggian kedudukan baginda, dan juga ketinggian agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan juga tasbih kepada Allah Subhanahu Taala. Ini menunjukkan bahawa kalau kamu nak sebutkan tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala, ia tak sempurna kalau kamu tak hormat dan bantu baginda. Tak sempurna tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala jika kamu tak benar-benar rasa ketinggian kedudukan Nabi SAW dalam kalangan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin persian pada kali ini sekat itu insya-Allah. Apa yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali oleh hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih. Ustaz.